اقرأ كتاب الله ترق Okay. جنان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah dengan izin Allah, malam ini kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah. Setelah kita bercuti ataupun dicutikan selama lebih kurang 1 minggu, kita sambung ayat 132 insyaAllah. Surah Al-Baqarah ayat 132. Dan macam biasa sebelum kita sambung kita tengok pengajaran daripada yang lepas. Ayat 129 dan ayat 130. Ayat 129, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Maksudnya doa Nabi Ibrahim yang rangkaian doa Nabi Ibrahim daripada mula. Doa pertama minta Allah makbulkan amalan beliau dengan anaknya yang membina Kaabah. Kemudian doa kedua, Ibrahim dan anaknya Ismail meminta supaya Allah jadikan mereka berdua sentiasa berserah diri kepada Allah. Dan doa yang ketiga, supaya Allah menjadikan bukan mereka berdua saja Muslim, tapi juga anak zuriat, cucu, cicit mereka juga umat yang sentiasa menyerah diri kepada Allah. Kemudian doa keempat, supaya Allah tunjukkan kepada mereka cara ibadat yang betul kepada Allah, ataupun cara manasik al-hajj, cara melakukan haji. Dan juga Ibrahim dan Ismail bertaubat kepada Allah. Kemudian ini doa seterusnya, ayat 129, iaitu wahai Tuhan kami, wa ba'as, supaya zuriat aku yang seterusnya menjadi betul-betul umat yang muslimah, yang menyerah diri kepada Allah, maka perlulah engkau utuskan seorang Rasul sebagai pelengkap. Tanpa seorang Rasul, zuriatku tidak mungkin menjadi umat yang muslimah. Jadi utuskan kepada mereka seorang Rasul daripada kalangan mereka, yang tugas mereka itu membaca ayat-ayat Allah dan mengajar Al-Quran, isikan dengan Al-Quran, dan juga mengajar Al-Hikmah, iaitu sunnah Nabi SAW ataupun hikmah-hikmah, rahsia-rahsia ayat-ayat Allah. Dan kemuncaknya dengan ajaran itu, dengan bermanhajkan Al-Quran dan Sunnah, yuzakkihim, akan menyucikan hati-hati manusia daripada musibah yang paling besar, iaitu syirik dan kufur kepada Allah dan juga melakukan maksiat. Okey, pengajaran ayat 129. Pertama, keperluan dan kepentingan manusia kepada seorang Rasul. Keperluan dan kepentingan manusia kepada seorang Rasul, yang menyebabkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam memohon kepada Allah
supaya diutuskan seorang Rasul untuk mendidik zuriatnya. Untuk mendidik zuriatnya. Yang kedua, tugas Rasul yang paling utama dan penting ialah membaca ayat-ayat Allah, mengajar Al-Quran dan rahsia-rahsia Al-Quran, dan mensucikan hati-hati manusia serta membentuk akhlak yang mulia. Yang ketiga, keadaan seorang Rasul atau seorang pendakwah daripada kalangan kaumnya adalah lebih mudah diterima dakwahnya, dibanding dengan rasul daripada bangsa yang lain. Yang keempat, hanya dengan Al-Quran sahaja hati manusia akan menjadi suci, bersih, dan akhlak manusia menjadi mulia. Yang kelima, yang keenam, yang kelima, kemuliaan hanya milik Allah. Kemuliaan hanya milik Allah. Maka barang siapa yang ingin mencari kemuliaan yang hakiki, hendaklah dia mempelajari dan beramal dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Maksud dia, tidak ada mereka yang membenci kepada agama Ibrahim alaihissalam kecuali orang yang memperbodohkan dirinya. Kerana sesungguhnya kami telah memilih Nabi Ibrahim di dunia dan di akhirat dia adalah termasuk golongan orang yang soleh. Okey, pengajaran dia. Pertama,
Petunjuk yang sebenar ialah dengan mengikut agama Nabi Ibrahim AS. Dengan mengikut agama Nabi Ibrahim AS yang telah dilengkapkan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sesiapa yang menyanggahi agama Nabi Ibrahim dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang bodoh. Dia adalah orang yang bodoh dan tidak waras. Yang ketiga, kelebihan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kelebihan Ibrahim alaihissalatu wassalam yang dipilih khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kekasihnya atau Khalilullah. Yang keempat, semua para nabi adalah bersifat salih. Semua para nabi adalah bersifat salih dan dipilih khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesiapa yang ingin menjadi hamba Allah yang saleh, hendaklah mengikut agama Nabi Ibrahim dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis ah? Kita sambung ayat seterusnya. Ayat seterusnya kaitan dengan ayat sebelum ni ialah, kalau ayat sebelum ni menceritakan tentang agama Nabi Ibrahim, apa sikap Nabi Ibrahim bila diperintah oleh Allah supaya berserah diri kepada Allah. Iaitu Nabi Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin, aku serah diriku kepada Tuhan pencipta pemilik sekalian alam. Maka ayat hari ini adalah pelengkap kepada keimanan ataupun keislaman Nabi Ibrahim AS. Iaitu dia bukan setakat nak dia Islam, dia bukan setakat nak dia sahaja menyerah diri, tapi tanda-tanda orang yang mulia, tanda-tanda orang yang beriman dan bertakwa ialah dia juga nak orang yang paling dekat dengannya juga beriman sepertinya. Sebagaimana kewajipan setiap orang, selain pada dia wajib beriman, yang keutamaannya ialah dia wajib menjadikan orang paling dekat dengannya juga beriman sepertinya. Bagaimana Allah perintah kepada Nabi kita SAW di awal dakwah, iaitu wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah perintah pada Nabi, berilah peringatan kepada siapa? Selepas kamu beriman.
iaitu ashirataka al-aqrabin, keluarga engkau yang terdekat. Dan Allah juga sebut dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, setelah jaga diri kamu, jaga pula ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi ayat hari ini menjelaskan sikap orang yang beriman, nilai-nilai orang yang soleh. Dia bukan soleh untuk dirinya sahaja, tapi dia juga soleh untuk orang lain. Lebih-lebih lagi kepada keluarga terdekat. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassa, dan telah berwasiat. Ada dua bacaan, satu wassa, satu lagi ausa. Makna dia kalau terjemah samalah. Ausa telah berwasiat, wassa pun telah berwasiat. Dua-dua bacaan ni adalah bacaan yang sahih. Tapi beza sikit je, iaitu kalau wassa ni dia wasiat dengan sungguh-sungguh dan wasiat dengan banyak perkara. Tapi kalau ausa, dia hanya wasiat dengan sekali ataupun satu perkara. Okey, telah berwasiat dengannya. Siapa ni yang berwasiat? Ibrahim. Ibrahim berwasiat kepada siapa? Banihi. Anak-anaknya. Okey, Nabi Ibrahim telah berwasiat dengannya kepada anak-anaknya, wa Yaqub, dan juga Nabi Yaqub. Apa maksud ni? Apa maksud? Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, dan Nabi Yaqub Nabi Yaqub juga berwasiat kepada anak-anaknya. Maknanya yang memberi wasiat ni dua orang. Satu Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Yaqub. Apa yang diwasiatkan? Benda yang sama. Dua orang yang bagi wasiat, masing-masing bagi wasiat kepada anak masing-masing, dan wasiat yang berbeza adalah satu wasiat yang sama. Okey. Tengok di sini ya. Ibrahim bagi wasiat pada anak-anaknya. Kalau kita belajar bahasa Arab lah. Ibrahim ada berapa orang anak? Siapa dia? Ishak dan Ismail. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, Banihi ni mufrad ke, jamak ke, musanna? Seorang ke, dua ke, ramai? Ramai. Kalau dua orang? Kalau dua orang, ibnaihi. Wa wassa biha Ibrahim ibnaihi. Dua anaknya. Tapi sekarang Allah tak guna ibnaihi. Sedangkan yang kita tahu anak Ibrahim dua. Allah guna banihi. Bani itu makna banyak. Lepas tu yang kita biasa dengarkan Bani Israel. Bani Israel. Makna apa tu? Anak-anak. Ramailah. Jadi kenapa Allah guna bani, iaitu menunjukkan ramai? Sebab sebenarnya anak Ibrahim bukan dua. Anak Ibrahim bukan Ishak dan Ismail sahaja. Banyak disebut dalam buku sejarah, bahkan buku tafsir Badawi, buku tafsir Ibnu Ashur. Dia kata anak Ibrahim sebenarnya 8. Ada mengatakan sampai 14. Anak Ibrahim yang pertama Ishak, kan, daripada maknya Hajar. Kemudian lepas 14 tahun dapat pula anak yang kedua, iaitu Ishak. Ketika Ibrahim dah umur dekat 100 tahun.
daripada mak yang bernama Ishak, Sarah. Lepas tu dalam tafsir Ibrahim kahwin lagi lepas Sarah dan Hajar meninggal. Maknanya umur berapa tu? 100 tahun lebih. Dapat 4 lagi anak. Disebut dalam tafsir nama isterinya Qaturah. Dan disebut nama 4 orang anaknya. Namanya bahasa Ibru lah. Bahasa Ibru. Ada Madan, ada Madain. 4 orang. Jadi 4 campur 2, 6. Sebab tu dalam bentuk jamak. Sebab tu dalam bentuk jamak. Jadi kenapa tak ada sebut? Kenapa tak disebut 4 orang lagi? Sebab Quran bukan buku sejarah. Quran bukan buku sejarah. Quran ialah buku kitab untuk mendidik, untuk mentarbiah jiwa. Apa yang perlu Allah sebut, apa yang tak perlu dia sebut, Allah tak sebut. Okey. Jadi telah berwasiat Ibrahim dan Yakub dengannya. Nya ni balik kepada apa? Ini ganti nama ni. Nya ni balik kepada apa? Ialah apa wasiatnya? Dia kalau belajar bahasa Arab, nya tu dia refer kepada ayat sebelum tu, kan? Contohlah, saya pergi ke sekolah dengan basikal. Saya parking basikal di tempat parking lah. Lepas tu saya tinggalnya. Nya tu balik pada basikal lah, kan? Jadi nya tu biasa refer kepada apa yang disebut sebelumnya. Jadi nya ni balik pada apa? Ayat 129. Wa man yaghrabu an millati Ibrahim. Siapa yang benci agama Ibrahim. Jadi wasiat Ibrahim ialah dengan agamanya. Millata Ibrahim. Yang kedua, pendapat kedua, dhamir ha ni balik kepada ayat 130. Iaitu Allah kata apa? Wa iz qala lahu rabbuhu aslim. Bila Allah berkata pada Ibrahim, Islamlah kamu. Ibrahim kata apa? Aslamtu. Aku serah diri aku kepada Rabbil Alamin. Ha tu balik pada ayat tu. Aku serah diriku kepada Rabbil Alamin. Jadi Ibrahim berwasiat dengan apa? Dengan kata-katanya, aku serah diri aku sepenuhnya pada Allah. Maka perkataan itulah Ibrahim wasiat kepada anaknya. Terimalah agama dan serah diri kamu kepada Allah. Okey? Sebenarnya, kenapa digunakan perkataan wasiat? Sebenarnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Yakub nak suruh anaknya, kan? Nak suruh. Wasiat ni suruh. Kalau suruh, Allah guna perkataan apa sepatutnya? Amara lah, kan? Ketika mana Ibrahim dan Nabi Yakub menyuruh, memerintah. Tapi daripada perkataan amara diguna perkataan wasa. Kenapa? Apa makna wasiat? Orang Melayu guna wasiat. Wasiat tu perkataan Arab, kan? Makna apa? Definisi wasiat. Tak lengkap tu. Dia kalau dalam bahasa Arab ialah wasiat ialah at-taqaddum 'ala al-ghair bi syai'in nafi' mahmudun aqibatuhu. Iaitu kita bagi kepada orang lain sesuatu yang bermanfaat. Kita bagi pada orang lain, tak kira lah anak ke siapa, sesuatu yang bermanfaat untuknya. Itu makna wasiat. Kalau bagi yang tak bermanfaat, itu bukan wasiat. Jadi kenapa Ibrahim menggunakan perkataan wasiat di sini? Sebab bila sebut wasiat, ada maksud yang tersendiri. Apa maksud tersendiri bila sebut wasiat? Beza dengan perintah, kan? Perintah ni umum, ada benda besar, ada benda kecil. Tapi kalau wasiat, benda besar. Ada tak kita wasiat benda kecil? Bila kita nak mati,
Bila ayah mati, tolonglah siram pokok kan. Tak ada. Kalau wasiat, sebut wasiat mana benda yang sangat-sangat besar dan penting. Satu. Yang kedua, bila sebut wasiat, mana benda tu seolah lebih wajib daripada wajib. Kan orang kita, kalau bapa dia wasiat sesuatu dengan Tuhan suruh solat, dia buat yang mana dulu? Dia tak solat pun. Dia kata ni wasiat bapa ni, dia tak solat pun. Sebab apa? Perkataan wasiat tu dia rasa macam lebih pada wajib. Kalau tak buat, rasa macam ada sesuatu benda yang tak baik kan. Jadi penggunaan perkataan wasiat adalah ada maksud tersendiri ya. Nak menunjukkan apa? Yang nak diwasiatkan benda yang sangat penting dan wajib dilaksanakan. Okey. Apa pendetailan wasiat ni? Ya bani. Wahai bani. Apa makna bani? Kalau kita tengok surah Luqman, tulisan sama. Luqman kata apa? Ya. Tengok. Tulisan sama. Sini pun ba nun ya. Tapi yang Luqman bacanya lain. Ya bunayya. Ya ni ya baniyya. Tulisan sama, bacaan lain, makna berbeza. Kalau Luqman kata ya bunayya, menunjukkan apa? Apa dia? Seorang. Kalau ya bunayya, seorang anak lelaki. Kalau ya bani, ramai. Kenapa ramai? Sebab anak Ibrahim ramai. Anak Nabi Yaqub pula berapa? 12. Kan? Jadi kalau Ibrahim berwasiat kepada anaknya, kemudian dia kata ya bunayya, salah ayat tu. Ataupun Luqman wasiat kepada anaknya lelaki, ya baniyya, salah. Okey? Ya baniyya, wahai anak-anakku. Unik tak bahasa Arab? Tulisan sama, yang membezakan seorang dengan ramai hanya apa? Baris je. Wahai anak-anakku, ini wasiatnya secara detail. Sesungguhnya Allah istafa, telah memilih lakum, bagi kamu, ad-din, agama. Allah telah memilih agama. Tengok, biasanya mak bapak ni kalau nak mati dia wasiat pasal apa? Siapa ada pengalaman? Belum? Biasa dia siap pasal harta kan? Tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub tak wasiat pasal harta. Dia wasiat pasal apa ni? Pasal agama. Dan agama pula, agama yang mana ni? Yang istafa, Allah yang pilih. Jadi sebagai mak bapak yang cerdik, yang beriman, wasiat yang paling penting ialah apa yang Allah pilih, bukan yang kita pilih. Yang kita wasiat harta tu yang kita pilih, belum tentu jadi baik untuk anak dia kan. Berapa ramai yang wasiat harta kepada anaknya, akhirnya anaknya hanyut, lupa pada Allah. Sebab apa? Sebab kita wasiat sesuatu yang kita pilih, bukan Allah pilih. Maka wasiat terbaik untuk anak-anak ialah wasiatlah apa yang Allah pilih. Apa dia? Allah tak pilih harta. Allah tahu apa yang paling penting dan boleh selamatkan manusia, bukan harta, bukan pangkat, tapi agama. Maka Ibrahim dan Nabi Yaqub wasiat pada anaknya, sesungguhnya Allah telah pilih khas untuk kamu. Apa dia? Agama. Fala tamutunna, maka janganlah kamu, ini ada taukid, jangan sekali-kali kamu mati.
illa kecuali waw ni mana dipanggil wawul hal. Wawul hal kena terjemah dalam keadaan. Jangan kamu sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan kamu berserah diri kepada Allah. Samalah dengan sebelum ni kan. Apa doa Nabi Ibrahim kepada diri mereka dan zuriat mereka? Rabbana waja'alna muslimaini, kemudian wa min zuriyatina ummatan muslimah. Jadilah juga zuriat aku orang yang Islam, kan? Maka benda yang sama Ibrahim dan Nabi aku masing-masing wasiat pada anak masing-masing. Allah dah pilih untuk kamu agama, satu peraturan hidup. Maka pastikan kamu tidak mati kecuali dalam keadaan kamu sentiasa beristiqamah dalam agama Allah. Apa agama Allah ni? Agama Allah ialah agama Islam. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Allah kata sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam saja. Mana selain daripada Islam bukan agama daripada Allah. Bahkan surah Ali Imran juga ayat 85 Allah kata apa? Ini Ali Imran ayat 19 kan? Ali Imran 85 Allah kata apa? Waman yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini surah Ali Imran ayat 85. Okey, cuba terjemah supaya jelas sebab ada orang dia ambil Islam, lepas tu dia campur adukkan dengan yang luar daripada Islam, luar daripada Quran dan Sunnah. Jadi Allah nak bagi tahu agama yang betul yang diiktiraf oleh Allah hanya Islam. Kemudian Allah tegaskan lagi, waman yabtaghi, siapa yang mencari ghayra Islam, selain daripada Islam sebagai agamanya, maka Allah bagi amaran, falan yuqbala minhu, maka apa makna lan? Tidak sama sekali, tidak sekali-kali akan diterima daripadanya. Kalau dia cari selain daripada Islam, Allah kata tidak akan diterima walaupun satu pun, walaupun sedikit pun. Bahkan di akhirat, wa huwa fil akhirah minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk dalam golongan orang yang rugi. Siapa ni? Jadi nak ingatkan kepada orang yang kadang-kadang dia dah ambil Islam tapi dia tokok tambah, maka Allah tak akan terima. Ya Allah terima hanya Islam. Islam yang mana ni? Islam yang mana ya Allah terima? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah lengkapkan agamaku untuk kamu. Dan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islama, dan aku dah redha Islam sebagai agama kamu. Islam yang mana Allah redha? Yang dah lengkap. Dan surah Al-Ma'idah kan ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku dah redha Islam sebagai agama kamu. Agama yang mana ni? Yang dah lengkap. Makna apa tu? Kalau yang kamu tambah aku tak redha. Yang aku redha hanya Islam yang akmaltu, yang aku dah lengkap. Jadi berhati-hati nak beramal dengan apa-apa amalan, pastikan
amalan tu daripada Quran dan hadis yang telah lengkap, bukan yang ditambah oleh sesiapa. Okey? Jadi apa wasiat Ibrahim dan Nabi Yaqub kepada anak masing-masing? Apa wasiat dia? Apa dia? Tapi dia kata jangan mati. Jangan mati. Sebenarnya mati ni ada pilihan tak? Sebenarnya apa yang dilarang oleh Ibrahim? Apa yang dilarang? Ada larang di sini kan? Fala, jangan. Apa yang dilarang? Jangan mati ke jangan apa? Dia mati tak ada pilihan. Tapi yang kita ada pilihan apa dia? Yang kita ada pilihan yang ini. Bukan makna Ibrahim larang anak dia jangan mati. Tak. Mati tak ada pilihan. Tapi yang ada pilihan ni, mati bukan atas agama Islam. Itu manusia ada pilihan. Mati tak ada pilihan. Jadi macam ya Allah larang apa? Wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat dalam keadaan kamu mabuk. Sebenarnya dilarang apa dah? Jangan solat ke jangan Jangan solat ke jangan mabuk? Bukan. Allah kata la taqrabus salah wa antum sukara. Ini larangan. Jangan kamu dekati salat. Kalau dekati salat pun tak boleh. Salat boleh ke tak? Tak boleh. Wa antum sukara dalam keadaan kamu. Okey, sebenarnya yang dilarang ni salat ke ataupun mabuk? Tak, dua-dua tak. Yang dilarang ialah solat dalam keadaan mabuk. Faham tak? Yang dilarang bukan mabuk. Yang dilarang bukan solat. Yang dilarang ialah solat dalam keadaan mabuk. Boleh? Kalau kita kata dilarang oleh ialah mabuk, dia pun tak mabuk tapi tak solat. Salah lah. Boleh? Ya. Tak, lepasnya Allah beritahu apa? Lepas ayat ni. Wala la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Ini sebab dia, sebab dilarang. Kenapa tak boleh salat dalam keadaan mabuk? Sebab hatta ta'lamu, sehingga kamu faham, kamu hayati apa yang kamu baca. Kalau mabuk kamu tak faham, maka solat kamu tak ada faedah. Boleh? Jadi sekarang, dulu sahabat dilarang solat dalam keadaan mabuk sebab mereka minum arak. Masa tu arak belum haram. Tapi sekarang, ramai tak yang solat dalam keadaan mabuk bukan sebab minum arak? Ramai tak? Ramai. Iaitu sebab tak faham. Sebab hatinya, fikirannya penuh dengan dunia. Jadi di sini bukan larang solat, tapi larang solat dalam keadaan tidak khusyuk. Pastikan solat khusyuk. Di sini sama juga. Wasiat Ibrahim dan Yaqub kepada anak mereka ialah bukan jangan mati, tak. Tapi jangan mati dalam keadaan kamu tidak Islam. Okey, soalan dia. Kenapa Ibrahim dan Yaqub wasiat jangan mati kecuali dalam Islam? Kenapa dia tak wasiat sentiasalah hidup dalam keadaan Islam? Innamal a'malu. Sebab hadis Nabi kata innamal a'malu bil khawatim. Amalan yang dikira ialah yang masa mati itu. Amalan yang dikira ialah masa mati. Sebab tu wasiat Ibrahim dan Yaqub, dia fokus pada apa? Masa dekat mati itu. Berapa ramai yang jaga solat, jaga puasa masa muda. Tapi masa tua dia tak jaga, masa sakit tak jaga, masa tu dah dia mati. Rugi. Pepatah Arab kata apa? Man asha alaihi yamutu alaihi. Wa man mata alaihi yub'atsu alaihi. Maksud dia, siapa yang hidup dalam keadaan seperti itu, maka dia akan mati dalam keadaan seperti itu.
Dan siapa yang mati dalam keadaan seperti itu, dia akan dibangkitkan dalam keadaan seperti dia mati. Boleh faham? Contohlah, kalau dia hidup dalam keadaan suka dengan muzik kan, cinta muzik pagi, petang, siang, malam, dia mati dalam keadaan macam tu. Banyak kita dengar kisah, ada pemuda, bila nazak nak mati, dia memang suka dengar lagu ataupun muzik kan. Bila dengar dekat nak mati orang pasal Quran, dia bagi tahu tutup pasal lagu. Ini cerita benar. Kemudian bila orang pasang lagu, dia suka, senyum. Bila orang tutup pasang Quran, dia kata tutup. Dia kata buka lagu. Bila buka lagu, masa tu dia mati. Jadi dia akan mati mengikut apa yang dia biasa buat masa hidup. Ada juga cerita yang sahih, orang ni suka merokok. Dan bila dekat nazak nak mati, dia minta apa? Bagi rokok, aku nak isap rokok. Jadi apa yang dia biasa buat masa hidup, macam itulah dia akan mati. Bilal bin Rabah, bila nak mati dia kata apa? Anak-anaknya menangis. Tapi apa kata Bilal? Ghadan nalqa al-ahibba. Besok kami akan jumpa kekasih. Jangan menangis. Jadi bila mati dalam keadaan apa? Dia seronok sebab nak jumpa kekasih. Kenapa? Sebab masa dia hidup, dia cinta ke Rasulullah. Jadi siapa yang cinta Rasulullah, dia akan mati dalam keadaan dia seronok sebab nak jumpa Rasulullah. Ada seorang ulama hadis, nama dia Abu Zur'ah. Seorang ulama ada yang terkenal, Abu Zur'ah. Ketika saat dia nak mati, jadi anak-anak murid dia segan nak talqinkan dia, nak ajar dia mengucap kalimah syahadat. Sebab apa? Sebab dia guru ulama besar. Takkanlah anak murid nak mengajar guru mengucapkan. Jadi segan. Maka apa anak murid dia buat? Anak murid dia baca satu hadis. Dia sebutlah an fulan, an fulan, an fulan. Kemudian Abu Zur'ah, Imam Abu Zur'ah yang sedang nazak tu, dia sambung. Dia sambung. Dia kata an Mu'az radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah, dia pun mati. Apa maksud dia? Hadis tu yang dimulai oleh anak murid dia sambung sebab dia memang masa hidup dia suka baca hadis. Jadi anak murid dia nak ajar talqin segan. Tapi anak murid dia baca satu hadis yang ada kalimah la ilaha illallah. Dia pun sambung je. Sebab sebenarnya hadis tu tak habis. Kesudahan hadis tu apa dia? Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, hujungnya dakhala jannah, masuk syurga. Tapi Syekh Imam Abu Zur'ah ni tak sebut yang tu. Kenapa? Sebab dia nak akhir ucapan dia hanya la ilaha illallah. Kalau dakhala jannah bukan akhirnya la ilaha illallah. Faham? Cerdik tak anak murid dia? Jadi dalam keadaan nazak dia boleh sambung hadis. Kenapa? Sebab kebiasaan hidupnya sentiasa baca hadis. Jadi Allah matikan dia sebagaimana apa yang dia buat masa dia hidup. Ada satu lagi kisah. Seorang, ini cerita benar lah. Dia selalu baca Quran setiap hari. Kemudian dia ada satu penyakit yang perlu dibuat pembedahan. Jadi bila nak masuk bilik operation, dah siap apa semua, dia menangis. Jadi doktor yang nak bedah dia bertanya, kenapa Syekh? Kenapa kamu menangis? Kamu takut tak? Bukan. Habis kenapa menangis? Dia pun tanya, berapa lama ambil masa untuk proses pembedahan ni? Doktor kata antara 4 jam hingga 6 jam. Okey, lepas pembedahan ni berapa lama nak habis obat apa? Bios, kan? Doktor kata tak berapa lama lah. Dia pun lagi menangis. Maka doktor kata, kenapa ni? Kamu takut nak dibedah ke? Ataupun kamu takut mati? Bukan. Dua-dua bukan. Tapi sebabnya ialah aku biasa baca Quran setiap hari. Jadi doktor tanya, berapa banyak kamu baca? Setiap hari 10 juzuk. Dan 3 hari aku khatam sekali. Mana 10 juzuk dia baca berapa jam? Lama kan?
Jadi bila aku akan dibedah dalam masa yang lama, masa tu aku tak boleh baca Quran. Sebab tu aku menangis. Nampak tak? Dia nak supaya apa ni? Kenapa dia nak sentiasa baca Quran? Supaya biar dia mati dalam keadaan dia baca Quran. Okey. Lepas tu, dia bagi tahu pada doktor, boleh tak izinkan aku untuk solat 2 rakaat sebelum dibedah? Doktor kata silakan. Dia solat dalam keadaan sakit lah. Kemudian lepas bedah, dia beritahu kepada doktor, aku akan baca Quran. Dan tengah aku baca, aku akan bagi isyarat pada kamu, mulakan proses pembedahan. Dia pun start baca, lepas baca, dia pun bagi isyarat pada doktor supaya mulakan pembedahan. Bila doktor mula, apa yang berlaku? Dia terus baca dalam keadaan doktor sedang membedahnya. Doktor kata, wallahi aku bersumpah, dia baca dengan suara yang kuat dan jelas. Maksud apa tu? Jadi Allah bagi kelebihan kepada orang yang sentiasa ada bersama Al-Quran. Supaya akhirnya dia mati pun dalam keadaan apa yang dia buat tu. Jadi yang Nabi aku pesan, matilah kamu dalam keadaan Islam. Macam mana nak mati dalam keadaan Islam? Macam mana cara dia? Istiqamah. Sentiasa serah diri kamu kepada Allah pagi, petang, siang, malam, setiap waktu. Maka pastilah di hujung kehidupan kamu, pasti kamu Islam. Allah sebut dalam surah Fussilat ayat 30 kan? Cuba tengok ayat surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu Rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun kan? Okey. Cuba tengok terjemahan. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sentiasa berkata Rabbuna Allah. Apa makna mereka berkata Tuhan kami Allah? Apa makna dia? Kalau dia kata Tuhan kami hanya Allah, maknanya dia sentiasa tunduk pada perintah Allah. Sebab engkau Tuhan, aku hamba. Kerja hamba apa dia? Taat pada Allah sepanjang masa. Semua istiqamu. Lepas tu orang ni istiqamah, konsisten. Maka apa hasilnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun dari semasa ke semasa. Ada dalam tafsir mengatakan ini di saat dia nazak. Saat dia nazak, maka malaikat akan turun dan memberi khabar gembira. Apa khabar gembira? Pertama, jangan takut. Jangan takut apa ni? Jangan takut pasal kematian. Sebab kamu adalah ahli syurga. Jangan takut pasal azab kubur. Yang kedua, wala tahzanu. Jangan kamu sedih. Jangan sedih apa yang kamu nak tinggal. Anak ke keluarga, harta, jangan sedih. Semua akan dijaga oleh Allah dan para malaikat. Dan yang ketiga, wa abshiru bil jannah. Bergembiralah dengan syurga yang kamu dijanjikan. Ini berita gembira. Di saat mana ni? Sebab apa? Ini tanda husnul khatimah yang Ibrahim dan Yaqub wasiat pada anaknya. Jangan mati kecuali dalam keadaan kamu Islam. Ini tanda husnul khatimah. Apa dia? Mereka bagi berita gembira masa kita nak mati. Kita ahli syurga. Tapi syaratnya apa? Satu, beriman. Yang kedua, istiqamah. Okey. Jadi pengajaran yang paling besar ayat 132 ialah kita selalu sebut Nabi Ibrahim AS. Betul tak? Kita berselawat kepada Ibrahim dalam solat tahiyat akhir kan? 5 kali sehari. Kalau solat sunat tak tahu dah berapa ribu kali sehari.
Tapi kita jarang menjadikan Ibrahim sebagai contoh. Apa dia? Bila mak bapak nak mati, dia tak pesan apa yang Ibrahim pesan pada anaknya. Yang dipesan ialah harta. Yang dipesan ialah pasal kebun, pasal tanah dan sebagainya. Tak. Pesanlah yang ni. Yang ni yang paling mahal. Kalau anak jaga agama, harta tu pandai-pandailah dia uruskan. Tapi kalau anak tak ada agama, pesan pasal harta macam mana pun dia akan bergaduh. Sebab asas untuk menjadikan manusia baik, iaitu agama dah tak ada. Okey. Kemudian Allah kata apa? Am kuntum. Am kuntum. Apa dia? Dia terjemah apa tu? Atau adalah kamu syuhada. Syuhada ni mana? Orang-orang yang menyaksikan. Siapa kamu ni? Kamu ni ialah orang-orang Yahudi ataupun ahli kitab Yahudi dan Nasara. Yang pertama, dan juga termasuklah kita semua. Sebab turun ayat ni, orang Yahudi dan Nasara mendakwa. Mendakwa apa? Dia dakwa Ibrahim ni adalah agama Yahudi. Nabi aku adalah agama Yahudi. Bahkan mereka mengatakan Nabi aku berwasiat kepada anak mereka supaya apa? Ikut agama Yahudi. Maka Allah nak menolak dakwah mereka dengan membuktikan. Ini cara Allah nak mengajar kita, bila orang mendakwa sesuatu jangan terus hukum, tapi minta dia buktikan, ataupun kita buktikan bahawa dakwaan dia adalah bohong. Orang Nasrani pun sama. Dia dakwa Nabi Ibrahim adalah agama dia, agama Nasrani. Nabi Yakub pun beragama Nasrani. Logik ke tak? Kalau kita nak tolaklah dakwaan orang Yahudi dan Nasrani bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub beragama Yahudi. Memang mereka dakwa, dalam Quran ada sebut, surah Ali Imran ayat 56. Logik ke tak? Mereka dakwa Ibrahim beragama Yahudi. Logik ke tak? Kenapa tak logik? Orang Yahudi apa kitabnya? Taurat. Taurat zaman siapa? Musa. Maknanya bermula agama Yahudi ialah bila bermula turunnya kitab, dan di zaman Nabi Musa. Okey, Nabi Ibrahim bila? Wujud Nabi Ibrahim bila? Sebelum tu beribu tahun. Jadi Allah nafikan dalam surah Ali Imran ayat 56. Macam mana kamu kata Ibrahim agama Yahudi, Nabi aku agama Yahudi, sedangkan kitab kamu tu datang kemudian selepas Ibrahim. Dakwaan bohong. Ini ayat ini Allah nak menolak juga dakwah mereka bahawa Nabi Yakub berwasiat kepada anaknya supaya ikut agama Nasrani. Allah pun tanya, adakah kamu hadir menjadi saksi ketika mana hadir Yakub hadir kepada Yakub? Apa yang hadir? Apa yang hadir? Nabi Yakub ke kematian yang hadir? Mana tahu? Tengok bahasa Arab. Bahasa Arab membezakan, ini baris atas, Yakubah. Ini baris depan. Dalam kaedah bahasa Arab, kalau hadara fi'lun, kalau fa'il ataupun yang hadir, mesti baris depan. Al-maut baris depan. Jadi yang hadir, mati. Faham? Dan mati tu hadir kepada siapa? Yakub. Apa bukti Yakub baris atas? Kalau baris atas, kena buat. Saya bagi contohlah. Akala Muhammadun apa? Al-Mauza, kan? Ini baris atas, ini baris depan. Kalau baris depan makna fa'il. Muhammad makan pisang. Pisang kena makan baris atas. Jadi yang datang mati baris depan. Yang kena datang Yakub baris atas.
Boleh faham? Kalau saya tukar baris je, tukar baris. Sini saya tukar baris atas. Sini baris depan. Apa makna dia? Ha? Pisang makan? Oh, berubah makna hanya? Kalau saya tukar baris ni, sini Yaqubu, sini Al-Mauta. Apa makna? Yakub datang kepada kematian. Betul tak ayat tu? Betul ke salah? Salah. Yang betul ke dia? Ada tak orang datang pada kematian? Dia cari, malaikat maut mana ni? Aku nak mati ni. Tak ada. Semua orang tak nak mati kan? Sebab itulah Allah bagi tahu mati datang pada Nabi Yakub. Mati tak perlu dijemput, dan tak perlu minta izin. Okey, ketika hadir kepada Yakub kematian. Semalam apa? Petang tadi kan? Malaikat maut datang jemput siapa? Datuk Harusani, Mufti Perak. Mufti Perak. Jadi Datuk Harusani datang kepada mati ke ataupun mati datang kepadanya? Okey. Jadi Allah tanya pada Bani Israel, Yahudi dan Nasara, masa kematian datang pada Nabi Yakub, kamu ada bersama ke? Dan kamu dengar tak apa wasiat Yakub kepada anaknya? Jawapannya, tak ada. Okey, apa wasiat Nabi Yakub kepada anaknya? Izqala, ketika mana telah berkata libanihi kepada anak-anaknya. Anak-anaknya berapa orang? 12 kan? Termasuk Nabi Yusuf AS. Ma ta'budun. Apa wasiat Nabi Yakub kepada anaknya? Dia tanya, ma ta'budu, apa yang kamu akan sembah? Min ba'di, dari selepas kematianku. Selepas kematianku. Ini sebenarnya antara wasiat Nabi Yakub lah. Tadi pun wasiat secara umum. Ini wasiat secara khusus. Nabi Yakub nak ketegasan, nak pengakuan daripada anaknya. Dia nak tahu, lepas aku mati ni kamu nak sembah apa? Ada tak mak bapak tanya anak macam tu? Lepas ayah mati ni kamu nak sembah siapa? Ada tak? Kalau mak bapak tanya anak pada anak soalan macam tu, anak kata apa? Ayah ada something wrong. Tapi sebenarnya itulah soalan bapa yang beriman. Nabi bertanya ni. Jadi kamu nak sembah apa selepas aku mati? Maka mereka menjawab. Qalu, mereka berkata, na'budu, kami sembah. Kami sembah. Na'budu, iyyaka na'budu. Kami akan sembah ataupun kami sembah ilahaka, Tuhan engkau. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan Tuhan yang engkau sembah. Bahkan dia nak tegaskan lagi, Tuhan engkau ni sama juga dengan Tuhan bapa-bapa engkau. Wa ilaha, dan Tuhan yang sama juga kepada abaika. Apa mana? Bapa-bapa engkau ataupun nenek moyang engkau. Siapa ni? Dia sebut iaitu Ibrahim. Apa hubungan anak Yakub dengan Ibrahim? Apa hubungan anak Nabi Yakub dengan Ibrahim? Apa pula adik-adik? Tak, anak Nabi Yakub dengan Ibrahim apa hubungan? Apa anak buah pula? Maknanya bukan cucu buah. Cicit lah. Ibrahim dapat anak Ishak. Ishak dapat anak. Jadi Yakub tu cucu Ibrahim. Anak Nabi Yakub cicit kepada Ibrahim. Okey? Jadi kata anak Nabi Yakub, kami akan sembah Tuhan yang engkau sembah, dan Tuhan yang disembah oleh nenek moyang. Termasuklah moyang kita Ibrahim dan
Ismail. Ismail pula apa hubungan dengan anak Nabi Yaqub? Ha? Pak saudara ke tok saudara? Tok saudara. Tok saudara. Bukan bapa saudara, atuk saudara. Sebab Ismail ni bukan adik-beradik Yaqub, dia adik-beradik Ishaq. Wa Ishaq. Dan apa hubungan Ishaq dengan anak Nabi Yaqub? Atuk. Ilahan wahidah, sebagai Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami, ini penegasan lagi. Kami, lahu apa di mana? Dia lahu kalau di awal beza dengan lahu di belakang. Kalau macam ni muslimuna lahu, satu lagi lahu muslimun. Beza bahasa Arab ni. Kalau muslimuna, kami serah diri kepada Allah, boleh sambung, dan juga kepada yang lain. Kalau lahu di belakang. Tapi kalau lahu di depan, terjemahnya apa? Hanya kepadanya, iaitu hanya kepada Allah Tuhan yang satu, kami berserah diri. Spesifik. Dan kami hanya kepadanya, iaitu kepada Allah, muslimun, berserah diri. Okey. Di sini dia kata Tuhan bapa kan, abak ni jamak kepada abun, kan? Okey, bapa ni siapa? Bapa kita dipanggil dalam bahasa Arab abun, dan atuk kita pun dipanggil abun juga, sebab atuk tu bapa kepada bapa, kan? Okey? Ibrahim betul moyang. Ishak betul bapa, sebab dia atuk, kan? Tapi Ismail atuk saudara. Kenapa dipanggil juga bapa? Sebab dalam satu hadis Nabi kata al-amu, bapa saudara, al-amu sinwu al-ab. Hadis sahih. Bapa saudara ataupun atuk saudara adalah cabang daripada bapa. Dia seumpama bapa. Sebab itulah boleh buka aurat, kan, kepada bapa saudara, sebab dia macam bapa. Okey. Boleh Jadi berapa anak Nabi Yaqub yang mengaku dia akan sembah Tuhan yang satu? Berapa ramai ni? 12. Kan anak Nabi Yaqub kan jahat. Kan dia menipu bapa dia, kemudian dia khianat pada adik dia Nabi Yusuf, kan? Dia campak dalam telaga perigi, kan? Dia mana nak bunuh, kan? Kemudian balik dia tipu bapa dia, kan? Kenapa dia mengaku sembah Tuhan yang satu? Mana dia dah bertobat. Dia dah bertobat. Semua anak dia yang jahat 10 orang tu dah bertobat. Setelah berapa lama tu? Daripada Nabi Yusuf kecil sampailah Nabi Yusuf besar jadi menteri, kan? Berapa lama tu? Ada dalam sejarah dia kira-kira, katalah ditakdirkan Nabi Yusuf dicampak dalam pergi, katalah umur 10 tahun. Kemudian bila dia ada besar, dia matang, balagha asyuddahu, dia dilantik sebagai nabi. Biasa umur berapa? 40 tahun. Kemudian dia dipenjarakan 7 tahun. Makna lebih kuranglah 40 tahun lebih dia berpisah dengan bapa dia. Dan adik-beradik dia ni duduk dalam dosa lebih kurang 40 tahun. Di hujung baru bertaubat. Kan? Pengajarannya apa? Anak kita jahat macam mana pun, taklah sejahat anak Nabi Yaqub. Dan taklah seramai anak Nabi Yaqub yang jahat.
Tapi akhirnya dengan kesabaran Nabi Yaqub dan didik anak dengan penuh hikmah, akhirnya 10 orang anaknya yang jahat bertaubat kepada Allah. Dia ambil pengajaran lah. Anak kita berapa orang? Seorang, bukan 10. Lepas tu ada tak nak bunuh adik-beradik? Tak ada, sebab dia seorang-seorang je. Ya. Jadi janganlah merunguk ke, frust ke, give up ke, janganlah. Sebab Allah rakam kisah Nabi Yaqub ni, kisah Nabi Yusuf dan adik-beradik sebagai apa? Mengajar untuk kita. Macam mana nak didik anak yang jahat dengan penuh kesabaran walaupun berpuluh tahun. Okey. Kita berhenti setakat ni. Ayat 133 kita sambung. Boleh sikit. 10 minit. Ya Ustaz. Ya apa? Ada soalan? Bukan, bermakna daripada pengajaran Ustaz tadi kan, bermakna kita mohon doa di akhir-akhir penghujung kita dengan husnul khatimah kan ya Ustaz? Ya. InsyaAllah. Pengajaran dari ayat-ayat Ya. yang Ustaz. Sebab itulah penting kita teruskan ibadat kita yang kita buat, khususnya selepas di bulan Ramadan tu kita teruskan. Supaya apa? Biar kita mati dalam keadaan apa yang kita buat sepanjang bulan Ramadan. Sebab itulah sahabat, saya lupa nama dia, ada seorang sahabat Nabi. Dia kata, kalau aku tahu ketika aku beribadat itu Allah terima ibadat aku, maka aku bercita-cita nak mati masa tu. Tak ada nak hidup lama. Sebab apa? Sebab bila Allah terima amalan, makna dia jamin syurga lah. Buat apa lagi nak hidup? Tapi aku tak tahu. Okey, kita tengok soalan dalam Facebook. Tanya kita berserah diri, Ustaz. Bagaimana berserah diri pada Allah tu? Apa konteks berserah diri? Okey. Apa maksud berserah diri? Macam mana berserah diri? Sebenarnya, contoh yang paling jelas berserah diri ialah Nabi Ibrahim. Nabi Allah kata apa? Sembelih anak. Dia serah diri tak? Tanpa dia berfikir panjang, tanpa dia solat istikharah, tanpa dia banyak soal. Allah kata, sembelih anak kamu. Terus dia beritahu pada Ismail. Itu makna serah diri. Tapi kalau dia fikir dulu, macam tak logik je. Kenapa tak suruh sembelih lembu? Itu bukan serah diri. Dan Ismail pula macam mana serah diri? Bila bapa dia bagi tahu bahawa dia diperintah oleh Allah agar menyembelih anaknya. Apa kata Ismail? Ini contoh orang serah diri. Dia kata, if'al ma tu'mar. Buatlah. Dia tak kata, tunggu sekejap, aku fikir dulu, bagi masa aku nak makan dulu. Tak ada. Jadi serah diri on the spot. Sami'na wa ata'na. Kalau ambil masa, bukan serah diri. Boleh tak tutup aurat? Allah suruh tutup aurat ni. Okeylah, boleh tak bagi masa pada saya? Itu bukan serah diri. Bila dengar azan kan? Dengar azan. Macam mana kita serah diri? Berhenti semua kerja lain. Serah diri pada engkau. Sebab apa? Engkau akbar. Allahu akbar. Engkau yang paling besar. Kenapa aku nak buat kepada sesuatu yang tak besar? Yang kecil. Jadi on the spot, bila dengar je, terus bangun. Terus buat. Itu makna serah diri. Macam kita, contoh. Sebab tu Islam ni, berkata Islam dalam bahasa Arab apa makna? Kita, kalau kita berdepan dengan musuh, kita ditawan, kita terus campak senjata, kita terus angkat tangan, lepas tu kita buat apa? Dengar je arahan. Jalan. Duduk. Bagi IC. Itu mana serah diri. Kalau bantah aja ataupun banyak soal, itu bukan serah diri. Bagaimana Hajar serah diri kepada Allah? Macam mana? Dia tanya Ibrahim, siapa yang suruh kamu tinggalkan aku di padang pasir? Ibrahim jawab apa? Sepatah je Allah. Macam mana Hajar serah diri kepada Allah? Dia tak banyak soal. Dia tak kata, boleh tak teman sekejap dulu? Tak ada. Boleh tak tambah bekalan? Tak ada. Kalau Allah yang suruh, jalan. Itu mana serah diri. Okey. Mana soalan Facebook ni? Nanti saya tak jawab.
Jelas pula kan? Ha? Merujuk kepada ayat surah Yasin, ayat ke-9. Sadaw min khalfihim sadaw, adakah Ha? Facebook lah. Ha? Apakah tadabbur atau fadilah kelebihan surah ini boleh ke dibaca sebagai pelindung dari COVID? Okey, ayat daripada surah Yasin, wa ja'alna min bainihim saddan wa min khalfihim saddan. Tak ada satu hadis pun yang menyebut tentang kelebihan ayat ni, tak ada. Jadi kalau nak guna untuk berlindung daripada apa-apa, dia secara umum boleh. Tapi jangan kita yakin ayat ni ada kelebihan khusus. Sebab untuk menentukan ada kelebihan khusus di ayat, itu benar ghaib. Hanya Allah saja yang tahu. Dan Nabi pun tak tahu, kecuali Allah yang bagi tahu Nabi. Dan kita tak jumpa satu hadis pun yang menceritakan kelebihan ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Adapun kisah Nabi dikepung oleh orang musyrikin ketika nak berhijrah dan Nabi baca ayat ni, itu cerita tidak sabit, tidak sahih. Jadi jangan kita guna ayat ni, sebaik-baik jangan guna selagi mana tidak ada dalil. Kalau nak guna, gunalah mana-mana ayat. Jangan pilih ayat tertentu. Dan yang paling penting, nak berlindung daripada segala musibah apa dia? Bukan menggunakan ayat Quran, tapi jadilah orang yang berserah diri pada Allah. Sebab Nabi kata, ihfazillah yahfazka. Jagalah perintah Allah, taatlah pada semua perintah Allah, pasti Allah lindungi engkau daripada segala musibah. Okey. Ini soalan Sofia Agus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya, kalau pernah tinggal salat, wajib ke kita ganti? Ada dua pendapat yang masyhur. Pendapat pertama, wajib ganti. Tapi tidak ada dalil. Mereka hanya berkias. Kias kepada sesiapa yang meninggal, siapa yang berhutang, dia kena bayarlah. Kan? Tapi dalil secara jelas dan sahih, siapa tinggal solat dengan sengaja wajib ganti, tidak ada. Yang ada hanyalah siapa yang tinggal solat kerana terlupa ataupun tertidur, dia kena solat. Itu je ada dalil. Kalau tertinggal dengan sengaja, tidak ada dalil. Jadi sebab itulah pendapat kedua, dia kata siapa yang tinggal solat dengan sengaja tak perlu ganti, dia hanya wajib bertaubat, jangan ulang lagi. Semoga Allah terima taubatnya dan teruskan solat yang akan datang dengan penuh khusyuk dan gandakan lagi dengan solat-solat sunat. Wallahu a'lam. Okey, benarkah Ustaz ada orang mengatakan sebelah orang anak Nabi Yakub diangkat menjadi nabi? Jadi 12 orang. Betul orang kata, tapi salah. Sebab bukan Nabi kata. Tak ada dalil lah. Yang jadi Nabi hanyalah Nabi Yusuf sahaja. Jangan suka dengar orang kata. Sukalah dengar apa Allah kata dan apa yang Nabi kata. Kalau ibu bapa sudah meninggal, adakah Allah masih menyimpan doa mereka untuk kehidupan anak yang masih hidup? Ibu bapa sudah meninggal, adakah Allah menyimpan? Kenapa? Tak ada istilah Allah simpan doa. Tak ada. Yang ada ialah Allah terima doa. Allah kata apa? Udu'uni astajib lakum. Doalah pada aku. Lepas tu Allah kata apa? Aku akan makbul. Bukan aku akan simpan. Kenapa Allah nak simpan? Allah akan makbulkan. Okey. Merujuk kepada ayat 9 dah. Bagaimana menerjemahkan pemahaman Al-Quran di dalam semua bidang ilmu seperti sains, ekonomi, kepimpinan dan lain-lain agar Islam hebat dalam semua bidang? Sebenarnya manusia tak mungkin jadi hebat melainkan hidupnya berpandukan Al-Quran. Sebab itulah bila Nabi berjaya menyampaikan Al-Quran pada masyarakat Arab, daripada penyembah berhala, daripada orang Badui, daripada penggembala kambing, akhirnya berjaya menjadi pemimpin dunia. Akhirnya berjaya mengurus hampir 2/3 dunia di zaman Umar Ibn Khattab. Dan akhirnya lahir juga para ilmuwan daripada
hasil daripada kesan Al-Quran yang Nabi tanah kepada masyarakat Arab. Lahirlah orang yang hebat dalam ilmu sains, dalam algebra kan. Semua bermula daripada kefahaman kepada Al-Quran. Jadi kalau nak jadi hebat, yang paling asas ialah Al-Quran. Sebab itulah sekarang ramai yang pakar dalam bidang ilmu masing-masing kan, tapi tak hebat. Sebab apa? Kadang-kadang hebat dalam matematik, akhlak buruk kan. Kadang-kadang hebat dalam bahagian IT kan, tapi syirik kepada Allah, dia tak jadi hebat. Dan Allah kata apa? Kuntum khaira ummatin, kamu adalah umat yang terbaik. Sebab apa umat terbaik? Bukan hebat sebab sains, bukan hebat sebab IT, tak. Sebab ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebab kamu sentiasa menyuruh benda yang ma'ruf dan mencegah perkara munkar, dan kamu beriman kepada Allah. Jadilah kamu umat yang terbaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Tadi Ustaz sebut tentang wasiat. Soalan saya ialah, sebagai seorang ibu, apakah cara terbaik untuk saya tinggalkan wasiat kepada anak-anak? Adakah saya boleh buat surat yang mana bila saya dah tak ada, nanti surat tu diberi kepada anak untuk baca, atau pesan secara lisan ketika saya hidup, atau pesan dekat suami? Wasiat yang saya nampak Ustaz sebut tadi, benda yang penting, dan dia mesti berkaitan dengan agama. Contohnya istiqamah dalam agama, dan semakin bagus saya dapat kesedaran lah. Minta tolong bantu macam mana cara yang terbaik. Okey, wasiat, yang maksud wasiat tu apa dia tu? Apa yang nak ditulis tu? Kalau wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi Yaqub dan Nabi Ibrahim AS, dia tak perlu ditulis. Cukup cakap dan bagi kefahaman. Tapi yang lebih penting daripada wasiat apa dia? Proses pendidikan sebelum mak bapak nak mati tu. Kalau sebelum mak bapak nak mati, dia tak didik anak ikut cara Islam, tiba-tiba dekat nak mati, dia wasiatkan ikutlah cara Islam. Kan? Dia sendiri tak ajar, dia sendiri tak tunjuk contoh. Jadi benda tu, wasiat tu macam tak selari dengan apa yang berlaku. Dan macam kita belajar tadi, seseorang itu akan mati mengikut apa yang biasa dia buat semasa hidup. Kalau anak kita biasa lara, main game apa semua, hiburan, tak solat, tiba-tiba dekat mati, kita wasiatkan jaga agama, dia tak menjadilah wasiat tu. Dia tak menjadi, ya. Jadi proses sebelum wasiat tu, yang penting apa dia? Proses sebelum wasiat, iaitu ku anfusakum wa ahlikum nara wa anzir ashiratakal al-aqrabin. Ajarlah anak kita agama, ajarlah anak kita tadabbur Al-Quran. Bila mereka dah belajar, bila kita nak mati, wasiatlah benda yang mereka dah faham dan mereka telah amalkan. Bukan makna kalau mereka tak belajar tak perlu wasiat. Boleh je wasiat, tapi kurang berkesan lah. Sebab kita wasiat apa yang mereka tak buat pun, ataupun apa yang kita tak ajar pun pada mereka. Okey, jadi tak perlu tulis sebenarnya. Kalau kita tulis, dia tak faham, tak ke mana. Yang penting kefahaman. Bila kefahaman, kalau tak tulis pun dia akan cari. Wallahu a'lam. Tadi dah tanya pasal ni, didik anak dia ni sejauh mana nak boleh marah anak, macam mana cara Nabi mendidik anak, sejauh mana kita nak marah ada mak. Tak, Nabi bagi contoh lah. Contoh Nabi bagi tahu, ajar anak kamu salat ketika umur 7 tahun. Lepas tu Nabi kata lepas ketika dia berumur 10 tahun, pukul. Pukul tu pukul sebab marah ke sebab mendidik? Dia makna pukul tu pukul mendidik. Apa bukti? Sebab proses pendidikan dah berlaku berapa tahun? 3 tahun. Jadi kalau pukul selepas didik 3 tahun, itu bukan pukul marah, itu pukul mendidik. Tapi kalau kita tak didik, tiba-tiba kita marah, itu marah ikut nafsu, bukan marah kerana mendidik. Jadi kita boleh marah pada anak, tapi marah tu kerana nak mendidik, bukan lepas geram. Apa beza dia? Kalau kita marah kerana nak mendidik, kita bila
kontrol marah kita. Kita boleh kontrol. Kita boleh berhenti bila masa nak marah pada dia. Sebab kita bukan ikut nafsu, tapi sebab nak mendidik. Bila marah untuk mendidik, dia tak perlu lama, tak perlu melampau, kan? Sekadar untuk bagi anak faham yang kamu buat ni salah. Tak perlu menjerit-jerit sampai satu rumah dengar, kan? Tapi kalau kita marah sampai tak boleh kontrol, baling benda kan, pukul anak sampai berdarah, itu marah kerana nafsu, bukan marah kerana mendidik. Okey? Jadi marah bukan tak boleh. Marah boleh, tapi marah kerana Allah, bukan marah kerana nafsu. Sebab itulah nak sabar, dia perlu kepada apa? Ilmu. Sebab itulah penting kita tadabbur Al-Quran. Siapa tak tadabbur Al-Quran, sangat sukar untuk dia sabar, untuk dia kontrol marah dia. Dan sebaliknya, siapa yang tadabbur Al-Quran, ayat demi ayat, surah demi surah, Quran akan mendidiknya menjadi orang yang penyabar dan boleh kontrol marahnya. Wallahu a'lam. Okey. Dia ente kata malam tak boleh, siang boleh ke? Ada tu tanya. Ha? Siang? Okey, kelas seterusnya besok pukul 10.30 pagi ya. Kemudian kelas malam tu kita tengok keadaan. Sebab sekarang start besok 1 Jun PKP kan. Kita dikawal pergerakan kita, tak boleh, bukan setakat tak boleh merentas daerah, tak boleh bergerak lebih pada 10. Jadi kameraman kita duduk rumah dia lebih pada 10 km. Jadi kena tunggu habis PKP ataupun kita minta dia pindah kawasan ni lah. Jadi kelas malam kita tengok keadaan. Untuk sementara ni kemungkinan tak ada lah. Tengok keadaan. Kalau dibolehkan, boleh merentas lebih pada 10 km dapat surat ke katalah kan. Kita akan umumkan. Jadi untuk sementara kita adakan kelas siang hari. Siang hari ni Rablah dia kurang sikit kot. Jadi insyaAllah pukul 10.30 besok kita sambung. Saya nak cadangkan, ya? Tak, saya nak cadangkan besok. Nanti dulu, kita cadang. Besok Isnin kita sambung juzuk Ammah yang ditajuk oleh Syarikat. Tapi lepas tu Isnin, Selasa, Rabu, Khamis kita sambung surah Baqarah siang hari. Kalau tak boleh malam. Kalau tak boleh malam. Kalau boleh malam, kita teruskan surah Baqarah malam. Dan siang hari, saya akan bagi tahu semula. Kita nak sambung surah apa. Okey. Ada soalan? Tak boleh nak fokus kan? Apa dia? Kalau bekerja siang hari tu macam susah nak fokus lah Ustaz. Sebab kadang-kadang ada meeting lah. Tapi PKP ni kerja daripada rumah kan? Kita tak pergi kerja. Memang work from home, tapi ada meeting juga. Baik Microsoft Teams, ada juga assignment kena siapkan lah. Boleh tak tukar meeting lepas kelas? Macam saya tak boleh kerja from home. Kena pergi, kena attend. Oh, gitu. Berkhidmat. Tapi boleh tengok rakaman kan? Tak sama Ustaz. Oh, tak sama. Tidak sama. Selain macam punya arahan lah Ustaz. Ya ke? ada replacement cameraman ke Ustaz boleh arrange. Tidur sini Ustaz, kebetulan apabila abang tidur PKP start Selasa. PKP Selasa? Ya, Selasa sampai bulan. esok boleh lagi lah. Oh, itulah Ustaz. 31. Okey, malam besok boleh lagi lah. Boleh lagi ya? Okey. Okey, malam besok kita sambung lagi surah Baqarah dan pagi besok kita sambung juzuk Ammah surah Al-Infitar. Jadi kalau kameraman kena tahan ke kena compound, kita minta kita pelajar-pelajar tolong bayarlah compound tu. Boleh.
Okey, cukup Jadi saya ulang sekali lagi, besok pagi kita sambung tadabbur juz Ammah surah Al-Infitar dan malam kita sambung surah Al-Baqarah insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران.